Apa ni? Kita kuning. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kebaikan kepada kita, diberikan kesejahteraan, keamanan, kesentosaan, disembuhkan kita daripada segala penyakit, dan juga dipelihara kita daripada segala wabak, ya. Serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita agar kita dapat kekal di atas jalan yang lurus, iaitu jalan Islam. Dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min sayyiati a'malina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-Qur'an wa hdina siratal mustaqim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendiami bumi Allah ini sehingga saat dan waktu ini untuk sama-sama kita berusaha menjadi hamba Allah yang dapat melaksanakan segala yang diperintah dan tinggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita di dunia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita membaca kitab Kashful Ghummah. Ya, Kashful Ghummah, minggu pertama kedua kita. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, kita baca, memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Ya, jadi pada pagi ini kita sambung pada tajuk, iaitu pada menyatakan barang yang dinyata akan hamba daripadanya pada hari kiamat, dan kaifiat tanya, ya, tanya barang yang ditanya, dan barang yang datang bahawasanya Tuhan berkata akan hambanya, tiada antaranya, iaitu antara hamba dan antara Allah juru bahasa, dan barang yang datang pada mengambil kisas pada hari kiamat. Itu tajuk besar dia. Jadi kita dah baca sebahagiannya dan kita sambung pada pagi ini. Walaupun dalam keadaan suara saya ni serak-serak kering. Serak-serak kering. Tapi insya-Allah kita akan teruskan. Muka surat 32. Ya, 32. 17 daripada bawah. 17 daripada bawah, ya. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini, berkata pengarang kitab, dan riwayat, dan jikalau dengan satu perkataan yang baik sekalipun, ya, maksudnya dia melihat kepada hadis yang sebelum itu. Hadis sebelum itu Nabi kata, ya, apa ni, takutlah olehmu akan api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Itu dia. Maknanya buatlah kebaikan
takutlah neraka Allah Ta'ala walaupun bisyakin tamrah, walaupun sebelah aja buah tamar, bukan sebiji, separuh. Maknanya dalam hadis itu Nabi suruh kita buat kebaikan, walaupun sedikit kebaikan itu, tapi buat, laksanakan, sebab dia boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam satu riwayat juga mengatakan, jikalau dengan satu perkataan yang baik sekalipun, maknanya kita berkata baik pun dikira. Sebab itulah dalam perkataan kita bercakaplah benda yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Itu hadis Nabi. Ya, Nabi sebut, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, cakaplah benda-benda yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Diam itu pun juga merupakan ibadat. Ya, kalau kita tak ada benda cakap yang manfaat, kita diam je lah. Itu juga lebih baik daripada kita banyak bercakap tapi bercakap benda-benda yang tak ada manfaat. Jadi sebab itulah setengah riwayat, dan riwayat mengatakan jikalau dengan satu perkataan yang baik sekalipun, dia boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama radhiyallahu anhum, ya, muka surat 32 kan? 32. Kata ulama, adapun yang disebut pada hadis Bukhari dahulu, sabdanya tiada daripada kamu seorang melainkan lagi akan berkata akan Tuhan itu, yakni seorang yang mukmin juga. Jadi yang bercakap dengan Allah nanti di akhirat ialah orang yang beriman. Orang beriman, dia akan berkata kepada Tuhannya, iaitu kepada Allah lah, ya, seorang mukmin. Maka bahawasa orang kafir itu tiada mereka itu berkata. Jadi orang beriman akan berkata, orang yang beriman boleh cakap dengan Allah Ta'ala, orang beriman boleh melihat Allah Ta'ala nanti di syurga. Adapun orang kafir tidak boleh berkata-kata dengan Allah, tidak boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setengah ulama kata. Dan tiada dilihat kepada mereka itu seperti barang yang datang dengan dia sunnah. Ya, jadi samalah. Sebab apa? Kerana orang-orang kafir ini tidak melaksanakan segala bentuk kebaikan, dan mereka juga tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka juga tidak melakukan perkara sunnah. Maka iaitu tertentu dengan orang mukminin. Jadi maksudnya yang boleh berkata-kata dengan Allah, yang boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu hanya orang yang beriman. Orang beriman. Maka telik olehmu, wahai segala saudara kami, di dalam besar kesalahan kamu. Ni Tuan kita pesan kita naklah sentiasa muhasabah diri kita. Teliklah, ya, diri kamu. Maknanya apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka sangat luas. Teliklah, tengoklah olehmu, wahai saudara sekalian, di dalam besar kesalahan kamu apabila ingatkan akan dosa kamu di hadapan kamu. Jadi kita kena muhasabah. Kalau ada salah silap, ya, dengan Allah Ta'ala, dosa dengan Allah, kita taubat. Kalau salah silap sama manusia, kita minta maaf. Ya, itulah yang disarankan kepada kita. Dan jagakan olehmu apa yang engkau hendak jawab soal Tuhan kamu apabila dikata bagi seorang daripada kamu, wahai hambaku, tiada engkau malu daripada aku ketika engkau nyatakan dengan dia aku dengan mengerjakan yang jahat-jahat. Jadi muhasabah kita, ya,
apabila kita fikirkan nanti apa kita nak jawab di hadapan Allah. Tidak malukah kita? Kita hidup ini Allah Ta'ala yang jadikan. Rezeki kita Allah Ta'ala bagi. Hidup kita, umur kita, segala-galanya Allah Ta'ala bagi. Tetapi tidakkah rasa malu nanti kalau kita buat salah hidup ni, Allah Ta'ala tanya besok kita nak jawab hadapan Allah. Benda kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Sebab itulah kita kena muhasabah. Ya, jika Allah Ta'ala kata kepada kita, tanya kepada kita, jadi apa benda yang kita nak jawab di hadapan Allah? Tiada malukah kita? Waktu Allah Ta'ala tanya ngapa buat jahat, ngapa begitu, ngapa begini, kita nak jawab, tak malukah kita? Itu dia. Maka mudah-mudahan engkau jadikan akan daku seperti seorang daripada hamba-Ku yang ada kamu malu daripada mereka itu pada ketika kamu mengerjakan maksiat kamu. Nampak? Jadi rasa malu, rasa segan, rasa bersalah kalau nak melakukan kemaksiatan. Jadi kita tinggal maksiat tu, ya. Jadi kita nak macam itulah. Kita tinggalkan segala dosa-dosa, kita tinggalkan segala kesalahan kita, ya. Mudah-mudahan kita jadikan seperti seorang hamba, atau hamba Allah yang rasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Ada orang malu nak buat jahat. Dia malu sebab ialah jahat ni benda yang tidak baik, benda yang dosa kalau buat. Orang tahu, tentulah rasa malu. Jadi macam itulah sarananya kepada kita. Tiadakah aku mengintai atas dua mata engkau ketika melihat engkau dengan keduanya kepada barang yang tiada halal bagimu? Tidakkah kita merasai bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita? Ya, kalau kita buat maksiat umpamanya, Allah Ta'ala tengok, walaupun orang lain tak tengok. Kita dengan Allah Ta'ala tengok, kan? Itulah sebahagian daripada ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah kamu mengabdikan diri, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Tapi jika kamu tak dapat tengok Allah, kamu kena yakin bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Itu dia. Jadi ke mana saja kita, walaupun dalam keadaan tiada orang yang melihat, tiada orang mengetahui, tetapi Allah tetap melihat apa yang kita kerjakan. Sama ada yang terang ataupun dalam keadaan tersembunyi. Dan tiadakah aku rakib, tiadakah aku rakib atas lidah engkau ketika berkata dengan dia atas barang yang tiada halal bagimu? Tiadakah aku yang melihat atas telinga engkau ketika mendengar engkau kepada barang yang tiada harus bagimu? Dan tiadakah aku menelik atas kemaluan engkau ketika berzina engkau dengan dia? Dan demikian lagi dikatakan bagimu pada segala engkau tayang zahir dan yang batin tak dapat tiada daripada ditanyakan hamba daripadanya apabila hasillah disungguh-sungguh hisabnya. Jadi maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi bagaimanakah kita manusia? Kalau kita buat maksiat, kita maksiat dengan apa? Dengan perkataan umpamanya, perkataan yang tiada halal, perkataan yang buruk-buruk ni, tidakkah kita tidak tahu bahawa Allah Ta'ala lihat apa yang kita cakap, Allah Ta'ala dengar. Kemudian apa yang kita lakukan, Allah Ta'ala lihat, ataupun segala perkara yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Sama ada yang zahir
mahu pun yang batin. Yang zahir ni yang terang. Yang batin yang tersembunyi, ya. Pada segala anggota yang zahir dan batin, ya. Segala anggota yang zahir dan batin tak dapat tiada, semua itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mengakui ia, kalau kita mengaku, maka hancurlah daging mukanya daripada malu. Kan Allah Taala tanya, ngapa buat begitu? Malu kita. Ya, itu dia tuan kita ni sebut hancurlah mukanya. Makna malu sungguhlah. Mana nak letak muka kata orang. Nah, kalau kura-kura dia boleh nyuruh dah lah. Kalau orang tak ada tempat dah nak suruh je. Allahu Akbar. Ya. Hancur daging mukanya daripada malu dan kemaluan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan jika engkar ia menaik saksi atasnya segala anggotanya dengan barang yang dikerjakan. Kalau engkar, ya, engkar maksudnya bila Allah Ta'ala tanya ngapa buat, dia kata saya tak buat. Kan? Tak buat kata dia. Okey. Baik. Jadi kalau dia kata tak buat, anggota yang lain menjadi saksi. Walaupun lidah kata tak buat. Tapi anggota lain, ya, macam dalam surah Yasin kita baca tu kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana Allah Ta'ala tutup mulut. Mulut tak ada cakap. Ya. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, akan diberikan kepada aydihim, tangan akan cakap, kaki akan cakap, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi tak dapat nak mengelak lah. Walaupun sekiranya dia ingkar kepada segala apa yang tercatat dalam suratan amal itu, kan? Catat, buat ini, buat ini, buat ini. Kalau ingkar, maka anggota-anggota yang lain akan menjadi saksi kepada perbuatan itu. Maka sangatlah kesusahan atas kelakuannya yang terlebih baik. Ya, terlebih banyak, maka pada ketika itu makin susahlah. Kalau engkar lagi susah. Dia kata saya tak buat tuan. Jadi anggota tubuh badan ni jadi saksi. Tangan, mata, telinga kata ya belaka. Jadi makin susah. Maka kami berlindung dengan Allah Ta'ala bahawa dipermalukan di tengah orang yang banyak. Tengah orang ramai. Dipermalukan di tengah orang yang banyak, orang ramai. Maka adalah orang yang akil. Orang yang berakal itu membanyakkan ia di dalam negeri ini, negeri dunia, daripada istighfar. Banyakkan istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahwasanya ia memadamkan ghadab. Ghadab ni kemarahan, kemurkaan. Jadi bila banyak istighfar, maka memadamkan ghadab al-jabbar. Memadamkan kemurkaan, memadamkan kemarahan al-jabbar. Ya, Al-Jabbar ni yang hebat, yang berkuasa. Ya. Tetapi jikalau membanyakkan hamba itu, akan dia sepanjang umurnya daripada dosanya yang satu adalah yang demikian itu sedikit, maka betapa dengan mereka yang tiada terhingga dosanya pada dewan kitabnya. Mana dewan ni dakwah yang mencatat pada suratan amal kita tu. Kalaulah sepanjang umur kita banyak beristighfar, kita buat satu je kesalahan, ya, itu pun dikira kecil. Dikira kecil.
Satu dosa je tapi istighfar kita sepanjang hayat. Itu pun dikira kecil istighfar kita tu. Apatah lagi kalau orang banyak dosa. Kan? Itu nak sebutnya Tuan kita ni nak beritahu kepada kita bahawa ya, dalam hidup kita ni disuruh banyak beristighfar itu sebab kita tak tahu dosa kita banyak mana. Itu dia ya. Kalau sepanjang umur kita beristighfar ya, daripada dosa yang satu, bukan dosa banyak, satu. Itu pun sedikit sangat istighfar kita. Ya, kalau takat lepas mayang 3 kali je. 5 kali baru 15 kali sehari tak jadi lagi. Nabi 70 kali sehari semalam tak kurang ya. Istighfar kena banyak ya. Apatah lagi kalau orang yang banyak dosa yang tercatat di dalam suratan amal dia ya. Tentulah lebih lagi. Maka ketahui olehmu akan yang demikian itu wahai saudaraku, dan dapatkan olehmu akan diri kamu dengan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Maka senya berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, tiadalah Allah menseksakan mereka itu dan mereka itu dalam keadaan memohon keampunan, istighfar. Ya, wa ma kana Allahu mu'azzibahum. Allah Taala tidak akan azab mereka sebab apa? Wa hum yastaghfirun, mereka sentiasa beristighfar. Allah maja'alna minal mustaghfirin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang banyak beristighfar. Ana al-lail wa atrafan nahar. Waktu malam, waktu siang. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, bahawa orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa ini, mereka memperbanyakkan istighfar waktu bila? Waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka banyak beristighfar. Jadi waktu itulah waktu yang paling baik. Adapun paling waktu-waktu lain istighfar lah. Tapi yang paling bagus kita istighfar, kita bermuhasabah diri, kita mengenang balik dosa-dosa yang ada kita lakukan, maka pada ketika itu akan mengalir air mata kita. Waktu sahur lah, maknanya antara pukul 4.30 ke 5.30 begitulah, sebelum subuh tu. Kan? Sebab itulah kita anjurkan kita berqiyamul lail umpamanya di waktu itu. Banyakkan istighfar, ya, bermuhasabah diri, mengenangkan diri. Banyak mana amalan kita, banyak mana dosa kita. Jadi orang yang ada dosa, dia beristighfar pada waktu itu, maka mengalir air matanya. Ya? Jadi itulah yang Allah Ta'ala sebut, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Ya? Itu paling baik. Ada barang yang datang pada kisah. Kisah ni balah pada hari kiamat, riwayat Muslim. Sesungguhnya ditunaikan akan segala hukum, segala hak-hak itu kepada ahlinya pada hari kiamat, hingga dikembalikan bagi kambing yang tiada bertanduk kepada kambing yang mempunyai tanduk. Nak ceritanya, binatang pun nanti akan diberi balasan. Kalau kambing yang ada tanduk menanduk kambing yang tak ada tanduk. Ya, ini Nabi sebut. Esok ni Allah Ta'ala bagi peluang kambing yang tak bertanduk tu balas semula. Itu binatang. Kalau manusia, kan? Sebab itu adanya kisah. Ada kisah. Hukum balas balik tu ada. Kalau kita tak dapat balas di dunia, akhirat besok ada. Itu yang kita kena yakin. Itu kalau kencing kita balas. Kalau kencing. Riwayat Muslim, sesungguhnya ditunaikan akan segala hak, ya, kepada ahlinya pada hari kiamat, hingga dikembalikan bagi kambing, kambing yang tiada bertanduk kepada kambing yang bertanduk.
Maknanya kambing hak tanduk tadi ditanduk, kambing tadi tanduk. Jadi besok dia boleh balas semula. Riwayat Bukhari marfu'an, barang siapa ada padanya ia menzalim bagi saudaranya. Dia menzalimi saudara dia. Daripada kemaluan atau harta, maka hendaklah ia minta halalkan daripadanya dahulu daripada bahawa tiada ada dinar dan dirham, jika tiada ada baginya amal yang saleh. Ini maksudnya ialah kalau kita ada buat salah kepada manusia, sebelum mati ini minta maaf lah. Dengan manusia itu ada hak dia. Kalau dengan Allah Ta'ala tak ada masalah. Kita berdosa, tak semayang apa semua, taubat. Ya Allah, aku insaf, aku tak buat lagi dah. Aku akan patuh pada perintahmu. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala ampun semua, tak ada masalah. Macam orang kafir. Dalam kafir ni semua maksiat belaka. Tiba-tiba dia masuk Islam. Masuk Islam. Lepas hari mati, syurga dah dia. Sebab bila dia masuk Islam, habis semua dosa dia. Itu dia. Kan? Itu. Jadi kita pun begitulah. Kita manusia ni, kalau ada siapa buat zalim kepada seseorang, maka sebelum mati minta maaf. Hanya dia tak? Ya. Saya janganlah mengumpat. Janganlah raih orang. Boleh betul dia cakap. Jangan tunjukkan raih dengan mengumpat. Baik. Raih itu keseluruhan, mengumpat itu keseluruhan. Baik. Jadi dalam masalah mengumpat ini memang larangan. Dia adalah sifat mazmumah, sifat tercela. Dalam Islam benda-benda begitu termasuk dalam kategori sifat-sifat tercela lah. Baik, jadi jangan mengumpat. Jadi mengumpat ini sama ialah sama ada individu ataupun berkumpulan, sama je. Adapun aib itu disuruh jaga. Man satara musliman, siapa-siapa yang menutup keaiban seseorang muslim man satara musliman, dalam hadis Nabi itu, Nabi kata siapa-siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Ta'ala tutup aib dia di sana besok. Jadi begitulah benda yang dilarang. Kita cuba untuk membesarkan aib seseorang muslim. Walaupun benda itu ia salah. Contoh, dalam Islam ini kita nak menuduh seseorang, boleh tuduh, tetapi mesti ada saksi. Kalau kita tak ada saksi, kita seorang je, kita tengok betul, katakan seorang itu mencuri, memang dia mencuri, tak? Tetapi dia mencuri itu bukanlah maksudnya mencuri itu dengan sebab dia memang pencuri lah. Kalau si pencuri ini kita repot boleh lah. Jangan kita diam pula, tak jadi. Maknanya mencuri itu kerana lapar ataupun kerana memang berhajat sangat. Dia terpaksa mencuri. Maka waktu lain dia tak mencuri, itulah sekali umpamanya. Jadi hak sekali itu kita tutup aib dia. Tutup aib dia. Jadi kita tak cerita ke orang, kita tahu. Jadi Allah Ta'ala tutup pula aib kita esok. Sebab kita akan dimaklum di hadapan orang ramai esok di akhirat. Salah silap kita ni, Allah Ta'ala akan bagi tahu, kan? Jadi sebab itulah Nabi suruh kita tutup aib saudara yang Muslim. Muslim ini ialah Muslim yang baik lah. Kalau Muslim tak baik, memang memang kerja mencuri, kita tak boleh nak tutup aib dia. Ataupun dia buat zalim, hak tu tak perlu, tak boleh kita tutup aib kezaliman dia. Memang dia buat zalim, hak tu tak ada masalah. Yang disebut itu ialah orang-orang Muslim yang taat, yang patuh. Yang tu kita tutup aib dia. Baik. Ada pun mengumpat tadi begitulah. Kita dilarang daripada mengumpat, menceritakan perihal-perihal orang lain. Yang mana orang itu orang mukmin, orang Muslim. Ada pun orang itu terkenal
dengan kejahatan dia, maka yang itu tak ada masalah. Yang itu di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada sebut, ya, ma yajuzu minal ghibah, ada mengumpat yang diharuskan buat dia. Orang jahat, memang jahat terkenal jahat dia, yang tu kejahatan dia kita kena cerita, supaya bila kita cerita orang lain tidak akan terkena kejahatan dia. Itu tak apa. Jadi kita kena faham itu. Yang kata mengumpat tu bagian kata jual nama Putrajaya. Oh, astagfirullah. Putrajaya. Dia jual ni nama. Gitulah. Ya. Dia telefon sebut nama. Tak apalah. Ya. Jadi begitulah keadaan. Allahu Akbar. Ya. Manusia begitulah. Jadi sebab itu kita bermuhasabah, insya-Allah. Baik. Jadi istighfar banyak-banyak, ya. Istighfar banyak-banyak tu kita menghindari daripada ataupun menghapuskan dosa. Baik. Jadi tentang kisah tadi ni memang akan dapat balas baliklah, balas balik. Orang buat zalim, kemudian orang kena zalim tak dapat nak buat apa-apa. Pengaduhan pun tak terima pakai orang, maka di sana di hadapan Allah nanti diberi pembalasan. Pembalasan. Oh Ustaz, macam mana kalau orang baru buat zalim kan, kita dah tahu kejahatan orang, tapi dia kita tak beritahu orang, kita senyap. Baik. Ialah dia kalau benda yang dikenali kan, terkenal kezaliman itu tak payah bagi tahulah. Memang orang tahu kan. Memang dia zalim, kita senyap aja tak apa kan. Tapi kalau kata benda itu memang tahu tapi orang lain tak tahu tentang kezaliman dia, yang tu harus kita bagi tahu kan. Jadi kalau kita tak bagi tahu pun tak ada masalah, tapi hak tu termasuk dalam Nabi kata mencegah kemungkaran dengan iman yang paling lemah lah. Dia je lah, tak ngabar kan. Hadis Nabi tu yang menyebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'af min al-iman atau kama qala kan. Yang tu. Jadi orang yang ada kuasa dia kena cegah dengan kuasa dia. Orang tak ada kuasa, orang yang biasa cegah dengan lidah, dia kena cakap. Kan? Sebab itu tadi bukan semua mengumpat itu tak boleh, ada yang diharuskan. Ada yang diharuskan. Tengok keadaan lah. Ada yang diharuskan. Kalau tak mampu juga diam, senyap kan. Cegah dengan hati je lah. Kau malah cakap malah apa, dalam hati je lah. Jadi dalam hati pun jadi juga. Tapi Nabi kata itulah selemah-lemah iman. Lemah iman. Kalau duit nak banyak, kalau iman kalau bateri handphone nak penuh sama. Kalau iman jadi gitu keadaan kan. Baik. Jadi sambung dan riwayat Muslim apa, adakah kamu ketahui siapa orang yang muflis? Ya. Siapa orang yang muflis? Yang tadi sudah jelas bahawa orang yang melakukan zalim maka dituntut supaya kita bertaubat kepada Allah, kita minta maaf kepada orang yang kita buat zalim kepada sebelum daripada kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada ketika itu di sana tiada dinar, tiada dirham, tak ada dah duit nak bayar, tak ada. Dirham, dinar nak bayar, nak tebus, tak ada. Dan jika tiada pula amal saleh, maka ambil daripada orang yang kita buat zalim itu kejahatan dia masuk dalam akaun kita. Kan? Begitulah. Maka ditanggung atasnya. Ditanggung. Tanggung dosa orang dia, ya, tanggung dosa orang apabila orang yang buat jahat itu dia tak ada pahala nak bagi kepada orang yang dia buat. Ya, maka kalau tak ada pahala, kalau ada pahala dia bayar ke pahala. Kalau tak ada pahala, ambil dosa orang yang dia buat zalim itu masuk kepada dia, dia tanggung dosa. Tadi.
Dan riwayat Muslim marfu', adakah kamu ketahui siapa orang yang muflis? Nabi tanya kepada sahabat, tahu tak siapa orang yang muflis itu? Maka mereka berkata, mereka bermula orang yang muflis itu pada kami, iaitu orang tiada baginya dirham dan tiada dinar. Orang muflis ni habis langsung, ada benda. Macam beg Islam muflis kan? Dia tak boleh ada, dia tak boleh pegang, dia tak boleh memiliki, itu muflis. Sabda Nabi bahawasanya orang yang muflis itu mereka yang datang pada hari kiamat dengan sembahyang. Dia sembahyang, kata sembahyang, dia zakat, dia puasa, dia datang, ia sebenarnya telah memaki akan ini dan menuduh ia akan orang ini dan memakan ia akan harta orang ini, dan menumpah akan darah orang ini dan memalu ia akan orang ini. Maka diberikan orang itu daripada kebajikannya dan orang ini daripada kebajikannya, dan jika habis kebajikannya dahulu daripada habis atasnya hak, diambil kejahatan mereka itu, maka dijatuhkan atasnya, kemudian dijatuhkan di dalam neraka. Walhamdulillah. Gitulah siapa orang muflis? Sahabat kata, yang kami tahu muflis di kalangan kami ni orang tak ada harta benda, tak ada benda langsung, orang muflis lah. Tapi Nabi kata Nabi jawab, orang yang muflis itu hari akhirat dia datang dengan sembahyang. Maknanya di dunia ni dia sembahyang, puasa, zakat, segala benda dia buat, tetapi dia ada kesalahannya terhadap orang lain. Maka nanti di sana, maka diberikan, kalau ada kebajikan dari sembahyang, puasa, zakat ni, bagi kepada orang ada banyak hak kepada dia. Pahala dia bagi kepada orang. Kalau habis tak ada dah pahala dia, ambil kejahatan orang tu masuk kepada dia. Begitulah balasan di sana nanti. Di sana nanti. Kalau dah tak ada dah habis pahala, maka ambil kejahatan orang tu bagi dia. Ditimpakan ke atas dia, maka bila timbang kan memang dosa lah. Kemudian dijatuhkan ke dalam neraka. Walhamdulillah. Dan banyak mafhum dan barang siapa mati dan atasnya itu, yakni ada hak orang atasnya 1 dinar atau 1 dirham, dibayar daripada kebajikannya, ditunaikan barang yang ada atasnya pada hari kiamat. Tiada di sana itu dinar dan tiada dirham. Orang mati punya hutang, contoh. Jadi dia tak bayar hutang, dia mampu bayar hutang tapi tak bayar hutang, mati dia. Mati dia. Walaupun 1 dinar atau 1 dirham, 1 dinar 1 dirham tidaklah besar, tapi di sana besok maka akan diambil daripada orang yang dihutang itu, sebab dia tak bayar, ambil pahala dia, pahala orang yang hutang sebab tak bayar, ambil pahala itu masuk ke dalam akaun orang yang memberi hutang, walaupun sedinar, kan? Walaupun sedinar. Sebab di sana nak bayar tak ada dah, nak bayarkan duit memang tak ada duit dah sana. Jadi pahala dosa je lah. Pahala dosa saja yang akan jadi taruhan. Dan riwayat marfu' dihimpunkan Allah Ta'ala akan segala hamba-Nya pada hari kiamat. Semua dihimpun. Kemudian maka ia mengisyaratkan dengan tangannya kepada manusia, maka menyeru akan mereka itu dengan suara yang didengar akan dia daripada mereka itu. Semua orang dengar, yang dari jauh dan dekat. Katanya, akulah raja yang menjadi raja sekalian, Malik Dayyan, sekian agama,
tiada sayugianya bagi seorang daripada ahli syurga bahawa ia masuk akan syurga, dan tiada daripada ahli neraka bahawa masuk ia akan neraka. Dan atasnya suatu yang dizalimkan, yakni hingga dibalaskan dahulu, hingga tampar dengan tapak tangannya, yakni dituntut balas. Maka sembah sahabat, ya Rasulullah, hanya semuanya kami datang akan Allah, tiada berkasut, tiada berkaus, lagi bertelanjang. Maka sabdanya, sabda Nabi, itu kebajikan dan kejahatan. Jadi ceritanya ialah Nabi sebut yang riwayat ni hadis Nabi lah. Jadi Nabi kata nanti ni semua manusia akan dihimpun, semua sekali, laki-laki, perempuan, semua dia kecil besar tua muda, semua dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya diseru manusia itu. Maka diseru suara yang sangat kuat, yang jauh, yang dekat, semua dengar mereka. Dan kemudian Allah Taala berfirman, akulah Raja Malik Dayyan. Jadi akulah maknanya raja yang sebenar-benar raja. Maka akulah raja yang sebenar-benar raja. Maka kata Allah Ta'ala, tiada sayugia bagi seorang daripada ahli syurga bahawasanya ia masuk akan syurga. Ahli neraka tiada sayugia yang akan masuk neraka. Maknanya ahli syurga tidak akan masuk syurga dahulu. Orang ahli neraka pun tidak akan masuk neraka dahulu sebelum daripada dibalaskan. Makna sama manusia. Syurga lah, memang ahli syurga. Tetapi jika ada buat salah dengan orang, dihitung dulu, dikira dulu, dibalas dulu, barulah kalau amalannya masih banyak, pahala masih banyak. Sebab bagi pahala tu, bagi pahala. Jadi bila bagi pahala kepada orang yang dia buat jahat dan sebagainya, kalau ada pahala yang banyak lagi, masuk syurga lah dia, syurga lah. Tapi kalau sekiranya bagi tak ada, habis langsung lah, kan? Jadi tak akan berlakulah masuk syurga itu. Jadi sebab itulah maknanya adanya hari pembalasan, ada pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana sedangkan kita semua ni akan bangkit daripada kubur tu nanti dalam keadaan tidak berkasut, kasut tak ada, bahkan bertelanjang, keluar daripada kubur. Jadi Nabi jawab, kata Nabi, iaitu kebajikan dan kejahatan. Maksud dia, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang berkebajikan, maka ada pakaiannya nanti. Ada. Bukan kata tak ada. Allah Ta'ala tutuplah aib tu sebab dia beriman, sebab dia taat, dia banyak buat amal-amal soleh. Walaupun memang mula-mula bangun daripada kubur tu memang tak ada pakaian. Sebab kita waktu kita ditanam dengan kain kapas je, gepuk. Gepuk. Mula bangkit tu memang. Tapi bila sudah dibangkitkan, maka Nabi kata pahala dan dosa. Situlah kebajikan dan kejahatan. Orang yang banyak buat baik, dia dikira ahli syurga, akan diberi pakaian kepada dia, ditutup. Bagi orang yang jahat, maka dalam keadaan bertelanjang itulah. Tuhan Nabi sebut. Dan adalah Rabi' bin Khaysham radhiyallahu anhu berkata, ia bahawasanya ahli din, yakni ampunnya ahli dain, hutang, din agama, ahli dain, ahli dain iaitu yang ampunnya hutang, pada hari kiamat tak lebih sangat menuntut membayar baginya daripada kamu di dalam dunia. Duduk seorang kamu bagi mereka itu hingga mengambil mereka itu daripada hak mereka itu. Maka berkata yang berhutang, hai Tuhanku,
tiadakah engkau lihat akan daku bertelanjang lagi tiada berkasut? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ambil oleh kamu daripada kebajikannya dengan kadar yang ada bagi kamu. Maka jika tiada ada baginya kebajikan, firman-Nya, tambahkan atasnya daripada kejahatan kamu. Cerita orang hutang lah. Ya, orang hutang ni pada hari kiamat memang nak bayar sangat. Nak bayar sangat, dia tahu azab, ya? Maka dia nak bayar hutang. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, bayarlah dengan kebajikan kamu kepada orang yang kamu berhutang. Menurut kadar banyak-banyak lah. Ada sukatan. Kalau 100 ni 1000 banyak ni ya. Dia ada sukatan ni. Sama dia. Bak hutang ni sama. Dia hak manusia. Ya, tak ada kafir Muslim kalau berhutang wajib bayar. Kalau cakap gitu saya kerja tu. Ada bakal bayar lah, kamu tak apa. Itu tak apa, tak ada masalah. Itu kalau dia kata nak bayar tak bayar, boleh pilih kan. Pilih tak bayar lah untuk kita kan. Itu. Tapi bak hutang ni dia kena bayar. Ada pun setengah ulama kalau bak mengambil barang orang kafir, yang itu ada silap. Ada pun bak berhutang memang kena bayar juga. Tapi kalau ambil barang, hak ini ada silap. Sebab dia apa? Kalau kita ambil barang orang kafir pun, makna orang kafir dia memang masuk neraka pun. Jadi maknanya kalau kita, ialah dia nak ambil kebajikan, kita tak dapat juga. Kan? Dia tak ada kebajikan dan sana. Sebab itu orang dulu pun kamu kalau barang kafir ambil ialah. Memang ada waktu. Tapi memang ada. Saya terbaca dalam kitab Syair Salikin. Imam Ghazali ada memetik nyebut orang kafir ni barang dia kan. Kalau kita ambil, kalau kita pinjam tak payah pulang kan. Tapi kalau bab berhutang wang, itu kenalah. Berhutang tu kena. Kalau barang tu tak apalah. Tapi bab berhutang kena bayar. Sebab itu hak dunia ni memang mereka yang berhajat. Jadi orang berhutang ni memang tak payah suruhlah, memang nak bayar. Tapi kalau di dunia ni suruh bayar pun tak mau bayar. Tambah senyap, bayar tambah. Tapi bila sampai depan Allah Ta'ala esok, dia tanya pula Allah Ta'ala, wahai Tuhan, saya nak bayar hutang, kau nak jadi? Duit tak ada dah. Itu yang Allah Ta'ala khabar tu. Maka hendaklah kamu berikan kebajikan kamu kepada dia. Bagikan kebajikan dan pahala kepada orang yang kamu berhutang itu. Kalau kamu tak ada pahala, kamu kena ambil kejahatan dia. Kamu tanggung. Jadi begitulah. Ya. Ya. Jamin. Dalam Islam ni tidak ada jaminan begitu. Dalam Islam ni tidak ada. Ya, sistem konvensional dia yang ada. Memang dulu beli kereta, beli apa, tak mesti nak ada rental kan. Penjamin lah. Jadi kalau kita tak bayar penjamin, kita bayar. Kerana ini bukan hak kita. Orang tu lah yang membayar kan. Itu sistem tak betul. Tapi sekarang dah pindah dah rasa tak ada dah tu. Tak ada dah. Ya. Jadi maknanya kalau kita bayar, ya, sebab atas dasar penjamin tadi ni, ialah maknanya kita akan ambil daripada dia besok. Kita kena ambil. Maknanya kalau dibicarakan di hadapan Allah esok, dia yang mempunyai ataupun dia yang memiliki barang tu, hak bayar kita. Jadi esok ni kita akan ambil pahala dia kalau ada. Kalau ada ambil pahala dia, masuk ke dalam dia. Berapa banyak kita bayar, dikira, dihitung, jadi pahala dia ambil, letak pada kita lah. Tambahlah pahala kita.
Tapi sekiranya tak ada pahala, dia ambil dosa kita, kesalahan, kejahatan kita, dia tanggung. Begitu kaedah dia. Dia tak lepas, kat mana pun tak lepas. Ya, benda tak betul tak betul. Benda yang banyak juga orang dulu-dulu ni, dia lari je ya. Dia kata, bukan kau bayar, orang jamin bayar kata ni. Dan memang dia ada plan begitu kan. Memang dosa lah, nipu tu dosa lah. Jadi dia tanggung lah besar ya. Jadi kita tak ada apa masalah lah. Cuma berat kita lah. Berat kita membayar hak orang. Dia selesa lah kita lah. Ujung bulan mepek kita lah nak bayar. Kalau penyamin tak bayar macam mana? Kalau penyamin tak bayar tak ada masalah. Dalam Islam pun tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Tak nak bayar tak apa. Tapi kita tak bayar, kita naik kod pula dah. Naik kod kita. Konvensional punya peraturan. Baik. Dan pada hadis marfu orang yang berhutang ditawankan pada hari kiamat dengan hutangnya. Maknanya selagi belum selesai maka dia tidak akan boleh bergerak menuju ke syurga ke neraka ke pun tak boleh bergerak selagi mana belum selesai hutangnya. Dan pada hadis berfirman Allah Ta'ala bagi malaikat, ambil oleh kamu daripada segala amalan orang yang berhutang yang salihah dan berikan kamu bagi tiap-tiap manusia dengan kadar zalimnya. Maka jika ada yang berhutang itu wali Allah Azza wa Jalla, lebih daripada kebajikan suatu miskal habbah daripada sawi, nescaya digandakan akan dia oleh hak Ta'ala, Allah Ta'ala baginya hingga dimasukkan dengan dia akan syurga. Wali Allah. Biasanya wali Allah ni bukan orang senang lah, orang susah. Wali Allah, kita tahu lah. Jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala khabar kepada malaikat, ambil oleh kamu daripada segala amalan orang yang berhutang yang salih. Maknanya orang ni orang baik, orang beriman, orang yang banyak beramal dengan amal-amal yang baik. Dia tadi sebut yang salih. Jadi dia berhutang, dia tak boleh bayar hutang, maka ambillah daripadanya. Berikan kamu bagi tiap-tiap manusia dengan kadar zalimnya. Maknanya banyak mana dia hutang, bagi balik kepada orang yang memberi hutang. Dia tak ada bayar. Dia tak ada bayar ataupun dia tak bayar. Baik. Maka jika ada yang berhutang itu wali Allah. Wali Allah. Bukannya orang biasa-biasa. Bukan kaling-kaling ni orang kan. Wali Allah. Lebih daripada kebajikan suatu miskal habbah daripada biji sawi ya. Maknanya miskal habbah ni makna benda paling kecil lah. Katakan dia ni berhutang juga, wali Allah. Dia ada hutang ya. Kemudiannya dia tak mampu, tak boleh nak bayar. Maka Allah Ta'ala minta malaikat ambil juga kebajikannya. Ya. Tetapi nescaya digandakan akan dia oleh hak Allah Ta'ala. Sebab dia wali Allah. Wali Allah ya. Dia orang yang taat, orang yang patuh. Dan memang hidup susah. Kadang-kadang masa berhutang ya. Nak bayar memang tak boleh bayar ya. Tapi berhutang lah untuk kehidupan. Maka digandakan oleh hak Allah Ta'ala baginya. Maknanya gandakan lagi. Gandakan pahala dia tu ya. Maka hingga dimasukkan dengan dia akan syurga. Masuk syurga juga. Walaupun asalnya orang berhutang ni tergantung, tak boleh nak masuk syurga dia sebab berhutang. Tapi bagi wali Allah, jadi kita fahamlah ya, wali Allah ni ya, orang yang hidup dia memang melaksanakan ibadat kepada Allah sepanjang masa. Tak ada harta, tak ada benda bagi dia.
Tapi tak ada harta, hidup di dunia tak boleh juga. Ya, nak makan, nak minum, apa semua, nak maisha kehidupan kena ada. Asalnya berhutang. Berhutang, ya. Waktu nak bayar tak boleh nak bayar, waktu nak bayar tak boleh nak bayar, kan. Jadi mati dalam keadaan berhutang. Tapi dia wali Allah. Kan? Wali Allah ni banyaklah dia punya amalan dan sebagainya. Nanti Allah Ta'ala sebutlah kepada mereka, ambillah daripadanya akan kebajikannya. Jadi maknanya bila orang hutang ni kan, roh dia boleh takut. Tak boleh dengar roh sampai kata takut bau. Ya, ada. Ya, sebab itulah dia kata roh orang yang berhutang ini tergantung-gantung antara langit dan bumi. Turun ke bumi pun tidak, naik ke langit pun tidak. Itu hak jadi hantu. Jadi hantu. Ya. Sampai kiamat tu. Jadi hantu. Itu aja. Selagi mana tak bayar hutang, kalau waris bayar hutang, selesailah. Mana kata bayar? Naiklah. Mana kalau waris pun tak tahu. Kalau lama, itulah. Tergantung-gantung jadi hantu. Nak ke bumi tak lepas, nak ke langit dapat nyakit orang ni. Nyakat. Kalau waris dia tak tahu, tapi dia rasa ada hutang ni, ini, apa yang Tindakan. kita. Baik. Jadi Kalau kena anda kata ada 3,000 ni ayah saya ada hutang ni. Apa kita nak kena tanya kawan-kawan, sahabat-sahabat ayah kita lah, contohlah kalau ayah kita kan. Mak kita ke, tanya yang mereka yang rapat-rapat lah. Biasanya memang kita pun memang ada, ya. Kadang-kadang kita tak bagi tahu anak kita, tapi kawan kita bagi tahu. Kawan baik lah, kawan rapat. Dia akan ceritalah kawan ada hutang gini ya. Kita ialah hari ni kita isytihar kan. Dan lepas salat jenazah tu, siapa-siapa ada hutang mintalah tuntutlah pada ahli keluarga. Orang segan pula kan. Kadang-kadang memang perlu pun. Tapi segan lah bila begitu kan. Jadi sebab itu kita lebih baik tanya sahabat-sahabat rapat ayah kita lah. Ada tak dengar dia hutang ke apa semua. Ya. Jadi kalau dah umur gitu memang segan. Orang dah mati nak minta balik guna kan. Kita memang segan. Tapi maknanya mungkin ada keperluan. Kalau RM1 tak ada masalah. Kalau RM1,200 banyak juga ya. Jadi tindakan tu kena tanya kawan-kawan ayah kita yang rapat. Memang saya ada juga pengalaman sikit. Yalah, makna berkawan-kawan apa semua ni. Memang anak-anak tak tahu, tapi ayahnya tu cerita kepada orang-orang rapat dengan dia kan. Hutang ni ada. Jadi itulah maknanya bila dah dapat tahu tu, kita bayarlah. Kan? Sebabnya sebelum kita nak bagi harta pusaka lah, kalau ada 3-4 perkara kena selesaikan. Yang pertama hutang. Yang keduanya kalau ada wakaf dan sebagainya ataupun wasiat yang diwasiatkan tunaikan. Kalau dia ada wasiat, duit dia ni kalau dia meninggal buat kebajikan ke, bagilah apa semua, selesaikan. Yang ketiga zakat. Kalau harta benda dia tu tak sempat keluar zakat, dia meninggal dunia, memang wajib zakat. Bagilah, bagi saja. Ini dah ayah tak ada masuk kubur lagi gaduh dah. Paraid dah. Kawan nak rumah ni, kawan nak ni habis kan. Itulah bila ilmu agama itu tidak menjadi suatu perkara yang utama dalam hidup, jadi gitulah. Gaduh. Ya. Mula-mula tak mudahlah, tak apalah kita pakai adik-beradik sama banyak, okeylah. Tak apa kalau bagi sama banyak, Islam iktiraf benda tu. Tapi bila tengok nilai dah besar, seorang ada kawan tak setuju. Kena balik ke faraid lah. Jadi faraid itu penyelesaian. Kalau kata adik-beradik setuju, kita bagi sama banyak. Saya ada juga sekali dua menyelesaikan masalah orang meninggal dunia ni. Jadi alhamdulillah, makna setakat ni boleh dia menerima lagi lah pandangan kan. Di tumpah tu. Jadi adik bongsu cerita, adik bongsu perempuan. Dia kata abang dia apa semua kan. Kita bagi nasihat lah, bagi nasihat video ni.
panggil balik adik beradik beritahu gitu. Dan alhamdulillah selesai lah. Ya. Jadi kita ialah makna setakat mana yang boleh mampu kita bantulah, bantu untuk menyelesaikan masalah. Sebab benda-benda ini bukan dunia saja, dia akan bersama-sama sampai ke sana esok. Lagi berat. Ya. Gitu. Ustaz, Ya, sir. tadi kita ada masalah masalah tu. Nah. Dia bincang masalah jahatan dosa pada. Tapi kita mula sikit ayat Allah Ta'ala ni jawab insya-Allah. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, makna kabura ni orang Allah Ta'ala rasa sangat murka. Ya, kabura maqtan indallah. Ya, Allah Ta'ala sangat apa ni? Allah Ta'ala sangat murka kepada orang yang berkata tapi tidak buat. Kan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Cakap tapi tak buat. Yang ini sama lah juga dengan di kalangan para para ulama ataupun di dalam zaman Bani Israel dulu, ya. Maknanya orang yang tahu dalam agama ni Allah Ta'ala tegur, kan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, Allah Ta'ala kata, adakah patut kamu